Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan bunda, muslimin muslimat yang saya muliakan, Tuan Kursi, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, seterusnya ayahanda dan bunda, Tuan Haji, Puan Hajah, muslimin muslimat, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menjadi kunci kepadanya untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bersabit dengan hadis sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, siapa yang mengaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wajib baginya syurga. Jadi alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini, ayah-ayah dan ibu sekalian, kita masih lagi dapat sama-sama hadir ke rumah Allah, dapat sama-sama kita meneruskan aktiviti kita, iaitu menghidupkan malam pada bulan yang disebutkan sebagai syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sabr, syahrul Quran, macam-macam nama yang diberikan, yang disandarkan kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Maka sebab itu baginda Nabi SAW juga ada mengajarkan kepada kita bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita banyak berdoa. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, jangan kita lepaskan peluang untuk banyak berdoa kepada Allah. Sebab doa ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baginda Nabi SAW banyak berdoa, terutamanya pada bulan Ramadan. Yang disampaikan kepada kita, yang disebutkan kepada kita bahawasanya kegembiraan, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa itu, yang pertama ketika waktu berbuka, ketika ingin berbuka, dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan disebutkan antara waktu mustajab doa ini ialah ketika mana hampir pada waktu berbuka puasa. Dan janganlah pula kita sibukkan lagi diri kita dengan makhluk. Jangan pula kita terlalu sibuk memikirkan juadah kita. Kalau ibu-ibu sekalian tu, dia tak apa. Pasal hikmat dia, bakti dia kepada suami, kepada keluarga ni satu pahala. Memang tanggungjawab yang telah pun dipikulkan ke atas bahu seorang isteri. Tetapi ala kulli hal harus diingat, bebanan itu suami pun kena pikul juga. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila masuk bulan Ramadan, kita kena letakkan satu benchmark ataupun satu batu asas bahawasanya
Kita tak nak Ramadan kita ini seperti tahun-tahun yang sebelum ni. Kita nak lebih baik. Bahkan Ramadan yang terbaik. Yang mana kata ulama sebut, jangan kita biarkan Ramadan ni, kita masuk dalam bulan Ramadan, keluar dalam keadaan kita tak menjadi orang yang baru. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Zarul Asri Fizahullah, guru saya sebut, guru kita semua, dia pun pernah sampai sini. Dia kata Ramadan ni boleh jadi hospital ataupun madrasah ataupun sekolah. Nak faham mudah, kata hospital ataupun madrasah ni bagi orang yang hati dia ni, yang dia dapat qalbun salim, hati yang sejahtera, yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri Al-Indonesia, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dibahaskan kepada kita ada 7 anggota yang zahir, yang besar, yang perlu kita jaga. Jangan kata masuk Ramadan, sebelum ataupun luar Ramadan pun kita kena jaga. Dia ada lidah, dia ada kedua telinga, ada kedua mata, ada kedua tangan, kedua kaki, perut dan kemaluan. Ada 7 anggota yang zahir yang perlu kita jaga. Dalam usaha, kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin sebut, nak dapat puasa khusus kena jaga 7 ni. Tidak dapat tidak, bagi kita mendapatkan puasa orang soleh, yakni puasa khusus. Pasal puasa khususul khusus ni puasa orang siddiqin, muqarrabin, puasa Nabi. Mungkin payahlah nak dapat, tapi tak mustahil lah kalau kita ikhtiar sungguh-sungguh. Bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi kita ni nak dapat martabat puasa awam ni senang. Kan? Sebab budak tadika pun puasa. Kan? Budak-budak kecil, kan? Makcik puasa 25 hari dah start. Alhamdulillah. Pasal apa yang rajin tu nak pergi duit raya, dia pun boleh puasa. Kan? Tahan tu. Kan? Kadang-kadang pukul 3 petang muka lupa tak? Balik sekolah, kan? Di Selangor ni dia ada 2 sesi. Sesi pagi, sesi petang. Kan? Balik tu atas sofa menung panjang tak? Makcik lapar tak? Tu tengok remote TV macam roti tak? Kita berkata sabarlah sikit lagi. Itulah duk fikir duit raya ni sehari tu kata RM2, tu yang sabar tak? Tak apa pasal budak-budak. Tuan-tuan. Demo pun puasa tak mati pun tuan-tuan. Tak ada dalam sejarah lagi tuan-tuan orang puasa meninggal dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang hilang dulu ni, apa nama, dalam hutan Firdaus apa nama tak? Jumpa balik alhamdulillah sihat, berbulan tak makan. Kita ni siang aja tak boleh makan. Kan? Malam boleh, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pergi satu tempat, dia kata, ustaz nak tanya sikitlah pasal puasa. Saya kata, tanya apa? Saya bukan alim pun buat fiqah ni, tapi bolehlah sikit-sikit. Dia kata, saya jumpa dengan satu orang kawan ni, dia kata kita ni puasa tak boleh buat apa kan ustaz kan. Yalah tak boleh buat apa macam mana? Yalah dengan isteri pun kita tak boleh buat apa, dia kata. Pakat lawan tengok aku dah. Jadi siang tak boleh, malam tak boleh buat apa kan ustaz sebulan. Saya sebut kat dia yang tak boleh tu siang, malam balun lah tuan-tuan. Dalam bahasa kita lah, malam tu boleh. Jadi akak-akak sekalian, malam tak ada masalah. Yang tak boleh tu siang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu kena faham betul-betul. No? Sebab itu martabat puasa yang namanya puasa awam ni, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh tahan lapar dahaga kan, walaupun ada jugalah yang segelintir tu dia terlepas juga kan. Tak tahan ustaz. Pukul 8 pagi ni macam ni tuan-tuan kedai mamak lah. Dia ingatkan tunjuk pi seorang tau, rupanya satu nasi satu air tuan-tuan. Duk macam ni tuan-tuan. Pakai helmet, visor gelap tuan-tuan. Yang aneh tu pun datang dia gini tuan-tuan. Dia pun faham tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal masuk puasa je dia menggelupur tuan-tuan. Tuan-tuan. Dia merasakan yang Ramadan ni satu bebanan kepada dia. Tuan-tuan. Kamu kenapa tak puasa dia? Saya gastrik ustaz. Atau kamu dah jumpa doktor? Tak jumpa lagi, tapi saya rasa je saya gastrik. Rasa tak boleh tuan-tuan. Dia kena jumpa doktor. Doktor tu pula tengok pula doktor yang macam mana. Kena doktor hak jenis tak puasa juga. Dia kata pak cik gastrik tu. Padahal dia nak suruh tak puasa atau macam ni. Sebab tu doktor tak boleh fasik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata kalau pak cik puasa, insya-Allah lepas zuhur pak cik meninggal. Ni mengikut kepakaran ilmu kedoktoran saya. Maka kita tidak boleh berpuasa, diberikan rukhsah keringanan kepada kita. Kan? Jadi sebab itu nak dapat puasa orang yang soleh tidak dapat tidak. 7 anggota yang sahih tadi kita kena jaga. Kita kena jaga.
Disebut dalam kitab Ihya tentang bab puasa oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Sebab tu akak-akak, ibu-ibu sekalian, ni Ramadan ni bulan doa. Doa sungguh-sungguh, ya Allah, saya ni jenis makan banyak, ya Allah. Tapi bila masuk Ramadan ni, ya Allah, bagilah kekuatan kat saya, ya Allah, nak tahan lapar. Doa. Akak-akak, ibu-ibu ada doa. Minta hajat dunia, hajat akhirat. Doa yang besar, doa kecil, semua dah. Abang-abang, pakcik-pakcik kita semua ada doa. Ya Allah Ustaz, bagilah aku jadi pengerusi tahun ni, ya Allah. Doa. Doa. Boleh, cuma mampu tak mampu lah, Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab itu doa ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, nescaya pasti akan aku perkenankan untuk kamu. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan tentang doa ni, dia ada doa yang dimakbulkan, dia ada doa yang disegerakan, dia ada doa yang ditangguhkan, dan dia ada doa yang ditolak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua ni adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Tolak pun kasih, terima pun kasih, segera pun kasih, lambat pun kasih juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang doa sekian lama nak jodoh, ya Allah, lama dah duk tengok orang lain semua pakai menikah, yang dah bercerai pun dah, aku ni tak sampai-sampai lagi jodoh. Doa lama tu tak, sujud dia sampai bengkak dai, tapi Tuhan tak bagi jodoh kat dia. Rupa-rupanya Allah nak suruh hikmat kepada mak dan juga ayah. Sebab itu kita kena sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok masuk dalam surat khabar, ada orang yang dia tak ada jodoh. Tuan-tuan dia buat apa? Dia bela kucing, tuan-tuan, 50 ekor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya Allah letakkan dia untuk buat kebaikan. Jangan kata kucing yang bela anjing pun banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu macam mana dana NGO bagi ke dia? Makcik ni sunyi ustaz. Kan ustaz pergi jumpa dia kan. Kenapa makcik bela anjing, makcik sunyi? Lepas suami meninggal tu makcik dah tutup hati dah. Jadi makcik hiduplah dengan anjing. Oh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahagia dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tak ada binatang lagi nak belah dah. Tapi nak sebutnya Allah Ta'ala letakkan kita. Sebab itu terserah pada kita nak bersangka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Ada orang kahwin awal salah, kahwin lewat salah, tuan-tuan. Sebab itu lisan kita ni, kan tadi disebutkan ada 7 anggota zahir yang perlu dijaga. Lisan kita, kan Nabi sebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Atau kama qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, cakap yang elok-elok, yang baik-baik, aw liyasmut, ataupun dia diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Ramadan mendidik kita untuk berpuasa, tahan diri kita. Bermula dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan sekadar lapar dahaga, bukan sekadar tak boleh makan, tak boleh minum, tetapi tak boleh juga buat benda yang boleh membatalkan, merosakkan pahala puasa kita. Contohnya apa? Ribah, mengumpat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam saya sebut tadi, kahwin awal salah, kahwin lewat pun salah. Muda pengantin, tuan-tuan, muda pengantin, makcik A kata dekat B, itulah rasa macam umur 17 ke 18 mesti ada apa-apa lah. Hak belakang pun datang, mungkin dia kata. Kadang-kadang tu yang mai tu angguk angguk tu kira mengumpat lah. Tu bukan da'ianah. Dalam TV nampak putih ya, luar nampak hitam. Yang belakang makcik yang datang, dia kata, pun kira mengumpat lah. Free saya dapat pahala lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tolong jaga-jaga ni. Kalau tak boleh berkata yang baik, maka diam saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sambung, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tetamu. Kita nampak tetamu orang sedangkan Ramadan, masa kita duduk pada penghujung Rejab hari itu, bagaimana sambutan kita kepada bulan Ramadan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat lagi tak agak-agak? Kan kalau kita nak sambut menantu kan, nak sambut bisan, subhanallah kan, habis duit ASB tuan-tuan, pecah rumah. Ingat lagi kan, sambut puasa tu kan, gantung lampu, cat baru rumah, pasal seronok nak sambut ketibaan Ramadan.
Subhanallah, ada orang yang 2 hari Ramadan rintun tukar lagu raya dah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam lah lagu kita nak nyanyi tak erti tuan-tuan. Lagu puasa pun banyak, nak bubuh juga lagu raya. Kena pula bunyi time yang tarawih tuan-tuan, malam kedua Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang duduk selawat tuan-tuan, fadlan min Allah wa ni'mah, tiba-tiba keluar lagu tuan-tuan. Dengar-dengar itu beduk telah berbunyi. Sebulan puasa tamat hari ni. Baru 2 hari puasa tamat dah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok pusing, telefon AJK pun nak. Tu bila punya telefon. Lari tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun tengok telefon, pandai cucu ku tukar lagu. Dia salah ke cucu pula lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seolah-olah kita nak mengalau tetamu balik cepat lah. Letih tu. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita tak faham bahawasanya baginda Nabi SAW pernah menyebutkan bahawasanya kalaulah manusia mengetahui akan kelebihan, keistimewaan, kemuliaan bulan Ramadan, nescaya mereka akan mengharapkan agar sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu akak-akak, ibu-ibu sekalian, ni bulan Ramadan, mari sama-sama kita belajar untuk betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Boleh ibu sekalian? Tapi kami ni ustaz, orang perempuan ni paling susah ustaz. Kadang-kadang tu bangun sahur hari kedua, hari ketiga pun dah letih ustaz. Macam mana ustaz ni? Kadang tu datang, dia kata ustaz saya bangun pukul 4:30. Kadang-kadang duduk kat bucu katil, tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah, tengok muka suami menyampah ustaz. Sahur atas kita, berbuka atas kita, ambil anak sekolah atas kita, menung panjang dah. Sekali dengan dia atas kita dah. Letih ustaz jadi orang perempuan. Tu antara luahan wanita yang kadang-kadang dia tak cerita pun kat suami dah. Betul tak ibu sekalian? Macam tak betul ya, diam, tunduk, suhud. Pasal kita ada mak, kita ada nenek, kita ada kakak, kita ada anak perempuan, kita ada isteri. Kita memahami akan keadaan itu. Nabi SAW sebut orang perempuan ni nak masuk syurga sangat senang. Betul tak ibu sekalian? Orang perempuan nak masuk syurga mudah. Nabi kata buat 4 benda. Solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, taat perintah suami dan jaga maruah. Masuklah syurga ikut pintu mana yang kamu suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok betapa wanita sangat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ustaz, kan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ketika mana Nabi diberikan gambaran wanita kan ramai dalam neraka. Ustaz bohong takkan saya bohong pula. Dan Nabi sebut orang perempuan nak masuk syurga senang. Kan ke kontra tu ustaz. Tapi wanita yang bagaimana tadi tu? Yang banyaknya, ramainya dalam neraka. Pasal sebab apa? Sebab nisbah wanita memang ramai. Sehingga sampai satu zaman dalam 40 hadis peristiwa akhir zaman menyebutkan nisbah lelaki dengan wanita ni satu nisbah 40 ke 50. 50. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi malam ni nampak pelik ke ustaz? Kami lagi ramai orang lelaki, subhanallah. Makna kata lambat lagi lah tu ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ramadan dinamakan sebagai Sayyidus Syuhur. Nama lain bagi Ramadan ataupun panggilan bagi Ramadan ialah Sayyidus Syuhur, iaitu penghulu bagi sekalian bulan. Sebab apa? Sebab keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan yang lain. Kerana pada malam tersebut juga iaitu pada malam yang disebutkan Ramadan itu turunnya, iaitu nuzul Quran. Disebutkan kita raikan nuzul Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada malam Ramadan itu juga adanya yang namanya solat tarawih. Bulan Syaban ada tak main tarawih? Syawal ada main tarawih? Kami ustaz sepakat di surah An-Nur, insya-Allah lepas habis puasa 6 kami nak sambung tarawih. Tapi kami buat 20 pasal biasa orang tu buat 8. Tapi insya-Allah Syawal ni kami buat 20. Pasal dia lah kenyang ustaz. Jadi AJK pun semua setuju lah. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, tuan-tuan report cepat-cepat. Nanti ada masalah ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rajin bagus, tapi rajin tak kena gaya. Makcik jemputlah makan. Saya puasa. 1 Syawal pun puasa.
Tak kena gaya tuan-tuan. Nah, dia semangat tu dia bawa ke Syawal pula tuan-tuan. Nah, baik. Sabar. Nah, hari raya kita raya lah. Nah, baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika mana Ramadan juga Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak bertadarus dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadarus ni dia berbeza berbanding kita tilawatul Quran, baca seorang-seorang. Membaca Al-Quran berseorangan dan bertadarus, yakni ada yang menyemak bacaan kita, sangat berbeza. Sebab ini yang dibuat oleh Nabi SAW dengan Jibril AS. No? Sebab itu bila kita ni, Alhamdulillah kita di tempat kita ni tak ada masalah. No? Terutamanya kita duduk di surau di masjid ni, kita bahagi grup kan, buat tadarus kan, 4-5 orang satu grup, tak ada masalah. Cuma kan kita kena tengok keadaan dan kita kena bijak susun grup. Kadang-kadang bila kita baca laju kan, ada orang yang dia mungkin sedikit merangkak-rangkak membaca, yang Nabi sebut ya tak kan, orang Kedah kata ketak-ketak kan, yang dapat 2 pahala kan, ketak-ketak baca lambat kan, kita jangan kutuk dia pula kan. Sampai kadang-kadang tu dia tak main terus tuan-tuan. Saya pernah pergi satu surau tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, masa bagi grup ni semangat nak baca malam pertama malam kedua semangat, tapi main minggu depan tu bagi kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya cara dia pembahagian grup tu silap. Baca jelah, tak semua orang lancar baca Quran. Maka sebab itu perlu kita ada yang semak, ada yang perbetulkan bacaan kita, makhraj kita, tajwid kita dan sebagainya. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selawat jangan lupa lah. Walaupun Ramadan ni orang kata bulan Quran, selawat jangan tinggal. Kalau boleh, kalau rajin bacalah sekurang-kurangnya sehari 1000 kali selawat. Kalau paling mudah selawat Nabi Khidir sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ataupun sallu ala sayyidina Muhammad. Baca insya-Allah dalam 30 minit tuan-tuan boleh khatam 1000 kali selawat insya-Allah. Baik, kemudiannya disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramadan juga merupakan selain daripada penghulu sekalian bulan, selain daripada bulan berdoa, Ramadan juga merupakan bulan Al-Quran, kita dah sebut dah tadi. Jadi baik. Dan saya nak petik sikit bagaimana Hujatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah bagi panduan kepada kita. Mungkin tak sempat nak bahaskan, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ihya nanti panduan tentang puasa ni Al-Imam Ghazali rahimahullah. Saya ada 2 minit terakhir tuan-tuan. Saya nak petik sikit tentang bab makan berlebihan. Sebab Ramadan ni ialah pesta ibadah, ianya bukan pesta juadah. Juadah tak salah, cuma jangan kita melampaui batas. Sebab di antara kemudaratan yang berlaku kepada orang yang berpuasa ialah makan yang halal berlebihan ataupun melampau. Dia makan benda halal, benda yang tak ada masalah, bukan benda haram, bukan benda syubhah, tapi dia makan dalam keadaan melampau. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak nak bila mana kita puasa dah bagus, tapi bila buka puasa kita iftar tu macam lepas geram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramadan ni bulan sabar. Ustaz, orang lapar puasa, buka makan lah. Ustaz dengki ke? Bukan saya dengki kan. Makanlah nasi hujang panah ke, sayur lemak cili api ke, makanlah. Tapi jangan melampau sangat makan. Sebab apa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesia juga, Hujatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, makan yang berlebihan ni dia ada beberapa kesan dia ataupun impak yang negatif. Makan ataupun bersangatan kenyang ni dia ada kemudaratan yang sangat banyak. Antaranya Imam Syafi'i juga sebut ialah dia akan melemahkan tubuh. Bila makan banyak ni dia letih, tubuh jadi lemah, maka mulalah diri kita ni jadi malas untuk beribadah. Maka sebab itu kita kalau nak beza puasa kita dengan puasa baginda Nabi SAW dan juga para sahabat, memang sangat luar biasa jauhnya. Nabi sedikit makan, kita sikit-sikit makan. Beza betul tak? Nabi sedikit tidur, kita sikit-sikit tidur. Subhanallah. Kita banyak rehat, Nabi sedikit rehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma sebab itu susah kita nak dapat tingkatan puasa yang disebutkan khusus al-khusus. Baik, kita memetik sedikit bagaimana Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan jangan makan sehingga terlalu kenyang. Sebab apa? Bila mana kita makan sehingga kenyang, dia akan menyebabkan kemalasan kepada kita untuk
untuk beribadah. Nanti tuan-tuan tengok dalam kitab Ihya bagaimana satu amaran kepada kita, terutamanya orang yang berpuasa, supaya jangan makan terlalu banyak. Baik, disebutkan perumpamaan seseorang yang tidak makan ubat yang banyak kerana takut mudarat, tetapi kemudian memakan racun adalah orang yang dungu. Yakni orang yang tak cerik, disebut. Yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebutkan sikap yang tidak baik ialah banyak makan pelbagai jenis makanan pada bulan Ramadan yang tidak dimakan pada bulan yang lain. Tapi kalau nak merasa dia makan banyak sekali satu masa dengan makan sikit-sikit banyak, biasa tuan-tuan. Sebab itu ambillah jalan yang kedua, iaitu makan boleh, tapi makan sikit, lepas tu rehat sat, semayang ke apa semua, buat aktiviti. Nak makan pula boleh, tak ada masalah. Sebab tu orang Jawa dia ada 6 kali ke 7 kali makan satu hari. Saya orang rumah saya orang Jawa, lontong lah, masak macam-macam lah tak. Kita ni sedia perut lah. Kalau luar Ramadan ni subhanallah, orang Jawa ni mewah makanan tu tuan-tuan, subhanallah. Jadi kita pun makan lah orang bagi tak. Tapi nak sebutnya makan jangan terlalu kenyang. Baik, jiwa atau roh dan rahsia puasa ialah melemahkan kekuatan nafsu syahwat. Ini yang menjadi jalan syaitan untuk mengajak kepada melakukan kejahatan. Ia boleh didapati dengan makan yang sedikit. Ini kata Al-Imam Ghazali rahimahullah. Cara untuk kita tekan nafsu kita, nafsu yang paling bawah, nafsu ammarah, yang senantiasa menyuruh kepada kejahatan. Atas sikit namanya lawamah, yang kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kalau duduk dengan ustaz, para alim ulama, dia jadi baik, tapi balik rumah duduk seorang-seorang, dia buat benda yang sebaliknya. Itulah sifat manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala ciptakan kita ni, manusia ni, dalam keadaan dhaif, lemah. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai yang terakhir, mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita dikurniakan puasa orang-orang yang khusus. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan, dan kita sama-sama biasakan yang betul, dan juga kita betulkan yang biasa. Teruskan amal kebaikan kita sekalipun keluar daripada Lailatul Qadar, sekalipun lepas daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita istiqamah dalam beramal. Allahumma nawil qulubana بنور هدايتك ما نوات الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.